Saya hari ni, saya betul-betul cakap terang saja. Saya cukup kecewa lah, saudara. Kita tak pernah pun menuduh parti PAS dengan tuduhan yang bukan-bukan. Tak mudah pun kita menuduh yang bukan-bukan sebab kita merasakan menghormati mereka. Pemimpin yang saya rasalah orang yang dekat dengan agama dan sebagainya. Tapi rupanya lagi dekat mereka dengan agama, lagi teruk bahasa mereka. Saya amat kecewa hari ini apabila Presiden PAS, Tan Sri Hadi Awang menuturkan kenyataan. Saudara, dengan dia menyifatkan PAS tidak mampu untuk membersihkan kerajaan perpaduan yang sudah sedia tercemar. Apabila nak menjawab persoalan apakah PAS akan bekerjasama dengan kerajaan perpaduan. Dan ini adalah sebagai reaksi kepada kenyataan Datuk Dr. Ashraf Wajidi. Sebab Dr. Ashraf Wajidi melontarkan pandangan bahawa kalaulah PAS menyertai kerajaan perpaduan ini macam-macam. Sekejap lagi saya akan baca apa kenyataan Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi. Tapi bila ini Tan Sri Hadi Awang, dia mengatakan, dia kata tidak mungkin PAS mampu menyertai kerajaan perpaduan dan untuk membersihkan UMNO. Dia kata kamu boleh lihatlah kerajaan Pakatan Harapan, siapa dalamnya, cuci mana. Ada dalam tu ada bekas banduan, ada kluster mahkamah, macam-macam. Macam mana kami nak sertai katanya. Jadi dia menyifatkan kalau nak bersihkan najis, tak bolehlah masuk dalam tong najis. Saya dengar begitu, astagfirullahalazim. Sampai begitu hina sekali. Hina sekali pandangan pimpinan daripada PAS terhadap kerajaan hari ini. Yang beranggapan seolah-olah seperti tong najis katanya. Jadi mereka menjadi menteri dalam tu hina. Saya rasa sudah sampai masanya lah Datuk Ibrahim. Tak payah nak bercakap lah. Tak ada keperluan untuk bersama dengan PAS kalau inilah sikap mereka. Ini bila kenyataan yang dibuat sebagai presiden, saya rasa cuma saya dengar Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia cuma mengatakan, ya kalau Datuk Seri Ibrahim berusaha bercadang untuk kebaikan rakyat, untuk mencari persefahaman bersama, untuk kemuafakatan ini masa warga Melayu Islam ini. UMNO tak ada masalah kecuali ubahlah sikap. Jangan berterusan dengan mazhab yang dianggap songsang, itu politik kahwin muta'ah. Bukan perkahwinan saja, dianggap sebagai perkahwinan muta'ah lah. Sebab PAS biasa bekerjasama dengan DAP. PAS biasa dengan UMNO dulu. Saudara, zaman Tun Razak. Kemudian PAS biasa menyertai Pakatan Angkatan Perdana Umar bersama dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah waktu wujudnya Semangat 46. Kemudian PAS juga bersama dengan Parti Keadilan. PAS pernah bersama dengan DAP. Dan PAS juga bersama untuk kembali dengan UMNO dalam Muafakat Nasional. Jadi apakah PAS merasakan mereka saja yang betul? Itu yang dizahirkan oleh Presiden UMNO. Paling tinggi pun itulah kita cakap. Tapi bila jadi menyifatkan kerajaan ini sebagai tong najis, saya urut dada lah saudara. Dalam usia-usia sebegini, kenapalah sebegitu hina cercaan yang dilakukan. Saya rasa tak sepatutnya. Tak seharusnya seorang yang berlatar belakangkan pemimpin, dia bila menuduh, dia kata, lihatlah sendiri dalam kerajaan perpaduan, ada kluster banduan. Faham sajalah siapa yang dimaksudkan. Saudara, sedangkan semua orang tahu, Datuk Anwar Ibrahim telah pun mendapat pengampunan daripada Agung, tak boleh dipertikaikan. Kemudian bila kata ada kluster mahkamah, dan kita nak tanyalah, apakah beliau mampu untuk menafikan adanya kluster mahkamah dalam Parti Pribumi Bersatu, PBM, yang sedang bergelut dengan masalah mahkamah. Jadi orang kata jangan cakap sembarangan. Apakah pemimpin PAS itu maksum sifatnya? Tunggu. Saya difahamkan akan terdedah satu persatu. Saya rasa ada pendedahan yang akan berlaku. Jangan fikir kita saja yang betul. Saudara, saya Soal Abdul Halim, dia kata, jangan layanlah. Bila PAS buka mulut saja, bahasanya makin hamon. Serupa sungguh. Memang, kalau tidak, dia akan mengatakan kita ni, kebinatangan manusia ini mudah sangat. Pemimpin tupai lah, itik patah kaki lah. Tapi hari ini, bila dia menyatakan bahawa kerajaan perpaduan ini diumpamakan seperti tong najis. Itu dia jawab dia. Kalau nak bersihkan najis, tak boleh masuk dalam tong najis, katanya.
Oh, kasar tu saudara. Carilah perumpamaan lain. Kalau nak membersihkan kerajaan perpaduan itu, kita rasa kita tak payah berada dalam lah. Kita di luar pun cukup lah. Tak perlu mengeluarkan kenyataan kalau nak dibersihkan tong najis. Apakah beliau merasakan kerajaan perpaduan itu tong najis? Itu persoalan yang saya timbulkan, saudara. Tak sepatutnya lah, saudara. Sekarang lihat apa yang disenaraikan oleh Datuk Seri Ashraf Wajidi. Dia kata, agak menarik kenyataan terbaru timbalan Presiden PAS. Dan juga Siswa Agung PAS yang menyebut bahawa PAS belum terima tawaran rasmi. PAS belum menerima tawaran rasmi untuk menyertai kerajaan perpaduan. Dan tak lama dah, dia kata, takkanlah PAS dengan 18 kursi boleh jadi kerajaan. Hari ini, dengan punya 43 kursi parlimen, akan berterusan jadi pembangkang. Betul juga. Dulu waktu dia punya 18 kursi saja dah jadi sebahagian daripada kerajaan. Ada kalangan ahli-ahli mereka, pemimpin mereka jadi menteri. Tapi sekarang dengan 43 kursi, takkan terus jadi pembangkang. Malahan, kata Datuk Ashraf Wajidi, timbalan Presiden PAS awal-awal lagi memberi syarat bahawa Muktamar PAS tidak akan menghalang sebarang perbahasan mengenai kemungkinan untuk menyertai kerajaan perpaduan. Jadi kalau berlaku secara sinis, ini cara UMNO, kita buat secara sinis saja, kita melontarkan, tak ada pula kita kata tong najis, membinatangkan, tidak. Tapi Datuk Dr. Ashraf Wajidi dia kata, banyaklah kebaikan jika PAS menyertai kerajaan perpaduan. Antaranya tak ada lagi fatwa ataupun ceramah daripada pimpinan dan pendukung PAS untuk mengkafirkan atau menyesatkan mana-mana pihak, terutamanya terhadap parti yang berbeza ideologi dengan mereka. Jadi kalau dah bersama, tak adalah lagi kafir-mengkafir, saudara. Kedua katanya, tak adalah lagi Islam terancam. Isu Islam terancam, Melayu terancam, sebagaimana yang sering mereka lontarkan. Kalau PAS berada dalam kerajaan perpaduan, rasanya tak adalah dah berkawan. Yang ketiga, DAP pastilah sekali lagi akan disucikan dengan fatwa-fatwa baru. Mungkin ini yang marah sangat Haji ni ramai saudara. Sebagaimana ketika mereka bersama dalam gabungan untuk menghadapi PRU 1999, 2004, tahun 2008. Bila mereka bersama dengan DAP, suci. Bila tidak lagi bersama DAP, macam-macam mereka maki hamon. Dan menurut Datuk Ashraf Wajidi, dia kata UMNO akan kembali dibersihkan. Dan tiada lagi lah kata-kata nisna terhadap UMNO. Label-label seperti sesat, kafir, ahli neraka, munafik dan pelbagai lagi gelaran yang dikaitkan dengan binatang apabila sudah kembali menjadi rakan sebagaimana pengalaman 22 bulan dalam kerajaan muafakat nasional dan penyatuan ummah. Itu bayangan Dr. Ashraf Wajidi kalau PAS menyertai. Mungkin dia rasa tersindir. Itu bila tertepik kena ke muka dia, saudara. Kemudian kata Dr. Ashraf Wajidi, tiada lagi lah istilah Malaysia menuju negara sekular. Kerana bersekongkol dengan parti DAP yang dilabelkan kafir dan sekular. Kalau dah bersama, tak ada lagi lah parti dalam kerajaan perpaduan terutamanya yang punya orang Melayu Islam seperti UMNO, Amanah dan PKR akan dilabel sebagai barua DAP, penjilat DAP ataupun label kafir, tauhid dan sebagainya. Kalau PAS sertai kerajaan perpaduan, saudara. Jadi, tentulah waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dijulang oleh PAS sebagai pemimpin Islam yang suci dan bersih sewaktu bagaimana waktu PRU ke-10, ke-11 dan 12 dulu. Semua ini pasti akan menurunkan suhu politik, kata Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi. Jadi kenyataan itu yang dikeluarkan, dia terasa sangat tertampar. Sebab selama ini mereka menyatakan macam-macam. Itu keadaannya. Sebagaimana hari ini saya sekarang dah baik dah dengan Dr. Mahathir. Dulu, Maha Zalim, Maha Fir'aun, macam-macam lah dia maki hamun. Dr. Mahathir pun mengatakan, PAS, parti ajaran sesat. Hari ini Dr. Mahathir sendiri hadir dalam muktamar PAS, saudara. Malahan, apabila diumumkan kehadirannya, diumumkan ketibaan apa-apa yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Takbir! Allahu Akbar! Aduh, saya tengok benda begitu, saya geleng kepala. Begitulah mudahnya manusia melupakan sesuatu hanya atas kepentingan politik. Sedangkan sebelum ini Tuhan saja yang tahu. Kita malah saya tak nak mengungkit saya. Tapi itulah realitinya saya.